26 September ini, kira-kira sejuta orang pengundi di negeri di bawah bayu kita, Sabah, akan turun ke dewan-dewan mengundi dan pusat mengundi untuk menentukan kedudukan ataupun pentadbiran dan pemerintahan negeri itu untuk beberapa tahun akan datang. Sabah sudah tentu kita sudah ulangi banyak kali antara arena politik yang paling unik di Malaysia. Begitu banyak faktor yang perlu kita ambil kira dengan ada yang 10 penjuru, 11 penjuru, pelbagai isu yang berbeza mengikut muka bumi dan juga kawasan yang berbeza. Itu semua kita ambil kira menjadikan Sabah satu kawasan atau satu negeri yang amat berwarna apabila kita bercakap dengan kerangka politik dan apa yang kita boleh jangkakan untuk keputusan PRN yang ke-16 yang akan berlangsung pada 26 September ini. Tapi seperti yang saya cakap tadi, yang paling penting adalah bukan aspek politiknya, kerana itu kami bawakan di buletin-buletin kami, bukan juga isu-isunya tersangat, tetapi ia berkenaan dengan potret-potret wajah warga Sabah yang merupakan pemegang taruh yang paling penting. Pilihan raya ini adalah mengenai mereka, bukan saja mengenai calon, bukan saja mengenai isu pengagihan kerusi dan sebagainya. Saya mahu bercerita berkenaan dengan perkara ini. Wakil Asrawani Sabah Shah Harizal akan menyertai saya. Sebelum itu Shah ada juga berkongsi satu gambar yang agak menarik. Ada kisah di sebalik gambar ini. Ada seorang individu yang Shah temu bual. Difahamkan beliau adalah seorang warga emas 75 tahun. Dan kita boleh kongsikan gambar ini sekarang. Kita panggil Pak Cik di sana. Pak Cik ini ada satu kisah yang sangat menarik, yang relevan apabila kita bercakap berkenaan dengan keputusan warga Sabah dan isu-isu yang dititik beratkan mereka menuju ke pilihan raya negeri nanti. Shah Harizal, apa cerita di sebalik berita, di sebalik gambar ini? Baik, Lokman. Untuk bercerita berkenaan dengan apa yang berada di sebalik gambar Pak Cik Severinus Charlie yang berusia 75 tahun yang ketika ini menetap di Penampang. Saya sebenarnya sekarang ini berada di Jalan Gaya atau Gaya Street. Di sebelah kanan saya, di hujung jalan adalah merupakan kawasan api-api yang biasanya akan ada api-api food market pada sebelah malam dan sebagainya. Dahulunya pada tahun 1963, deretan kedai ini hanyalah sebagai deretan kedai kayu dan pembangunan selepas itu pesat membangun kemudiannya dan sehinggalah kepada hari ini seperti apa yang kita dapat saksikan di belakang saya ini adalah bukan lagi deretan-deretan kedai yang dibuat menggunakan binaan kayu, tapi semuanya telah menggunakan binaan moden. Tapi apa yang terkesannya adalah daripada cerita daripada Pak Cik Severinus Charlie ini. Apa yang diceritakan kepada saya, kerana saya sebenarnya dan jurukamera Alex sebenarnya dalam tinjauan untuk mendapatkan reaksi orang ramai berkenaan dengan ialah kawasan bandar seperti Kota Kinabalu ini telah diangkat sebagai Majlis Perbandaran dan Pembandaran Kota Kinabalu. Pastinya kita ingin tahu apa lagi sebenarnya yang dinantikan kalau khususnya di Kota Kinabalu. Di api-api ini adalah dua api-api, 9 penjuru, bertambah juga. Apa yang bertambah adalah calon-calon yang bertambah, yang bertanding sebanyak 9 penjuru, 9 orang yang perlu dipilih oleh pengundi-pengundi di kerusi DUN N20 ini. Dan salah seorangnya adalah Pak Cik Severinus Charlie ini. Ketika saya bertemu dengan dia, Lokman, sebenarnya saya hanya ingin bertanya kepada beliau kerana saya memandangkan kepada keadaan tubuh badannya, saya menganggarkan ketika itu mungkin Pak Cik ini telah pun mengundi beberapa kali dan merupakan penduduk tempatan di sini. Kerana kita agak kurang pasti, Lokman, kerana kebanyakan juga yang berada di sini ada juga yang telah berusia tapi bukanlah penduduk asal di negeri Sabah ini. Dan saya bertanyakan kepada beliau kerana ketika tinjauan yang saya dan jurukamera lakukan adalah untuk mengambil reaksi dan mengambil sedikit penggambaran berkenaan dengan calon-calon daripada PKR, daripada PCS, daripada USNO, daripada Parti Bebas yang juga melakukan tinjauan untuk melakukan atau mengagihkan poster-poster berkempen. Jadi saya bertanyakan kepada beliau, Pak Cik, kalau boleh saya ingin bertanya sedikit, ialah Pak Cik dah lama di sini, jadi apa sebenarnya Pak Cik, bangunan dah ada, apa lagi sebab Pak Cik dalam keadaan yang sihat, jadi apa sebenarnya yang Pak Cik rasa kurang yang ada di Kota Kinabalu ni? Apa yang dikatakan kepada saya adalah satu yang amat memeranjatkan, Lokman. Beliau berkata bahawa kurangnya sangat banyak. Kurangnya adalah kerana terdapat ramainya orang yang masih miskin yang berlegar-legar di Kota Kinabalu ini yang diangkat sebagai perbandaran. Dia bandar, tetapi dakwa seorang warga emas ini, Pak Cik Severinus Charlie ini, kota ini sebenarnya juga menempatkan mereka-mereka itu warga Sabah dan pengundi di N20 api-api yang masih lagi bergelar sebagai miskin tegar. Dan miskin tegar itu juga, Lokman, beliau adalah salah seorang daripada individu
yang digelar beliau sebagai miskin. Katanya beliau sehingga saat saya menemu bual beliau, saya sebenarnya sedikit tersentuh sebenarnya kerana beliau mengatakan bahawa beliau hanya memakan roti dan telah beberapa hari tidak sempat pun untuk menjamah sebutir nasi, Lokman. Jadi saya bertanyakan kepada beliau, adakah ini merupakan perkara baru yang beliau rasai mungkin selepas daripada pasca Covid, tapi apa yang dikatakan beliau, ini telah dirasai beliau semenjak beliau ditamatkan kerja ataupun kontrak sebagai pengawal keselamatan akibat daripada usianya yang lanjut. Jadi beliau tidak boleh meneruskan perkhidmatan sebagai pegawai keselamatan. Tapi soalnya, Lokman, dia tidak menyara hidupnya sendiri. Pak Cik Severinus Charlie ini bagi saya dia seorang yang tabah. Dia terpaksa menyara anaknya, seorang anak perempuan, dan dia bersungguh untuk menyambungkan pelajaran untuk anaknya, tapi terpaksa terkandas anaknya itu dan beliau cukup sedih dengan situasi itu. Bukan saja sedih mengenangkan nasib diri dia yang sudah pun dilewat usia, Lokman, tapi anak perempuan dia sendiri. Jadi mungkin kita boleh dengarkan, Lokman, apa yang sempat saya temu bual Pak Cik Severinus ini. Orang dia yang tentang rakyat-rakyat yang masih miskin, banyak miskin. Bukan walaupun kami tinggal di Bandaraya City, rakyatnya masih miskin. Ada yang belum dapat kerja, susah dapat kerja, dan berbagai-bagai lah. Susah dapat kerja, susah dapat beasiswa sekolah. Itu. Bayar rumah, dia yang tak boleh cari makan atau macam mana? Sini. Dia miskin pasal wang kurang, cukup makan, kadang-kadang tiada makan. Macam saya sendiri. Saya berapa hari tiada makan nasi. Saya hanya makan roti pound bread. Begitu. Uncle tinggal di mana, Uncle? Saya tinggal di daerah Pinampang. Ya, dulu Mengundi di api-api. ya. Dulu sejak kapan di sini di Padang lah. Di Padang Merdeka. Rumah sewa lah, Uncle. Saya menyewa rumah sewa. Menyewa di rumah Masih ya. Dan anak saya tidak dapat beasiswa walaupun dia mendapat yang kesan yang baik. Saya bekerja sebagai pengawal keselamatan dan saya membiayai anak perempuan saya. Syah, api-api itu tidak begitu jauh, malah berada sedikit sebanyak di Kota Kinabalu, di ibu negeri. Agak merisaukan bahawa di kawasan bandar seperti itu pun masih lagi wujud fenomena sebegini. Kita bercakap berkenaan dengan miskin bandar, walaupun duduk di Kota Kinabalu, apatah lagi yang mungkin duduk di kawasan-kawasan di luar bandar. Adakah situasi fenomena sebegini, miskin bandar, walaupun di bandar besar seperti Kota Kinabalu ni masih lagi berleluasa di Sabah? Baik, Lokman, sebenarnya kalau kita nak memperkatakan tentang soal miskin bandar ataupun miskin tegar di bandar ataupun luar bandar, sebenarnya, Lokman, kalau kita nak ambil kira, sebenarnya kalau ikutkan peratus pengundi, hanya 4% adalah yang berusia sekitar 70 tahun ke atas, dan majoriti untuk pengundi pula adalah di Sabah ini pastinya adalah golongan belia sekitar 25%. Tetapi kalau kita nak lihat secara khusus lebih dalam lagi, Lokman, sebenarnya kalau di bandar ini kita boleh saksikan sendiri, Lokman, di Kota Kinabalu ini kita tidak pasti sama ada mereka-mereka yang berada di tepi-tepi jalan, di bahu-bahu jalan ataupun yang tidur bergelandangan di waterfront dan sebagainya. Kita tidak pasti sama ada mereka itu adalah warga tempatan ataupun tidak. Tapi kita sebenarnya di Sarawak ini kita berjaya menemukan Pak Cik Severinus ini, dan beliau adalah merupakan warga tempatan. Jadi betul ataupun tidak, beliau adalah pengundi. Jadi ini yang berlaku, dan walaupun Pak Cik ini dia tinggal di Penampang, Penampang ini juga merupakan sebuah kawasan yang sudah membangun, Lokman, sebenarnya tidak jauh daripada sini. Dan saya bertanya kepada dalam tempoh perjalanan saya, sebenarnya saya menemankan Pak Cik ini untuk pergi ke bus stop kerana beliau ingin pulang. Beliau mengatakan bahawa kalau ikutkan beliau
memang ingin menukar daerah mengundi tetapi disebabkan oleh hal yang memikirkan macam mana untuk meneruskan kira jadi tidak ada kesempatan untuk beliau menukar tempat daerah mengundi. Jadi beliau akan tetap berada di sini. Jadi saya ada bertanyakan juga Luqman kepada beliau sebenarnya. Jadi adakah sepanjang tempoh daripada tahun 1963 merdekanya negeri Sabah ini dan setelah bersatunya Malaysia dengan negeri Sabah dan Sarawak, apakah beliau telah menyatakan sesuatu dan membuat sesuatu? Tapi apa yang boleh kita rangkumkan Luqman, mungkin kita akan kongsikan temu bual khas eksklusif saya bersama dengan Pak Cik Severinus ini nanti. Beliau mengatakan bahawa beliau kecewa dengan pemimpin-pemimpin yang ada sebelum ini. Dia tidak menghususkan kepada siapa dan parti apa, tapi beliau mengatakan bahawa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh segelintir pemimpin yang berada di negeri Sabah. Yang lepas-lepas katanya. Itu dakwaan Pak Cik Severinus. Dan kita tidak boleh menjangkakan apa lagi yang bakal dikatakan, tapi apa boleh kita lihat Luqman, apa yang Luqman tanyakan adalah benar atau tidak, ramai atau tidak miskin tegar kalau di kawasan luar bandar, kalau kita ambil kira kawasan pedalaman. Syah, secara ringkasnya kita tak nak mendedahkan nama atau parti, tapi secara ringkasnya diskriminasi itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi itu? Maksud apa yang dikatakan oleh Pak Cik Severinus adalah pemimpin-pemimpin sebelum ini. Ada pemimpin-pemimpin, segelintir pemimpin yang tidak mahu bertemu seperti mana hari ini. Kerana hari ini katanya kalau dulu pemimpin-pemimpin tidak mahu bertemu dengan rakyat, bertegur sapa dengan rakyat, bertanyakan apa yang diperlukan oleh rakyat khususnya di negeri Sabah. Dan dalam perjalanan saya menuju ke stesen bas tersebut, sebenarnya Pak Cik Severinus mengatakan bahawa hari ini ada sedikit pembaharuan dalam senario politik negara di negeri Sabah kerana pemimpin-pemimpin telah mula celik minda untuk bertegur sapa dan bertanya apa yang diperlukan oleh rakyat di negeri Sabah. Okay. Luqman. Syah, terima kasih. Inilah kisah yang kita bawakan, bukan saja di cerita tetapi di seluruh liputan kita, bukan saja isu-isu politik ataupun calon ataupun perebutan kerusi dan sebagainya, tetapi semua itu untuk apa? Untuk rakyat yang mengundi. Mereka pentingkan hidup dan kebajikan mereka. Mereka hanya mahu hidup dengan bahagia, bukan dengan mewah, dengan senang dan bukan kais pagi makan pagi. Terima kasih Syahrizal. Itu saja untuk cerita hari ini. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.